Assalamualaikum, bersua lagi menerusi Ruang Bicara seperti biasa 9 malam sampai ke 10 malam. Hari ini 12 November 2020, saya Wan Syahrina. Anda boleh menonton juga di siaran Facebook live kami dan juga di semua platform digital dan juga terus sahaja menerusi Astro 502 sekarang ini. Saya ingin menyebut tentang perkara ini sebagai pembukaan kepada apa yang kita ingin bincangkan malam ini. 3 perkara pokok yang perlu diasaskan oleh belia semua kaum dalam usaha menanam dan memupuk kesedaran nasional. Pertama, rasa sehaluan atau sense of belonging. Kedua, rasa penyertaan bersama atau sense of participation. Dan ketiga, rasa bertanggungjawab atau sense of responsibility. Ini bukan amanat biasa. Ia adalah pesanan bersejarah oleh Tun Abdul Razak Husin, Bapa Pembangunan Negara semasa menyampaikan Putusan Hari Belia tahun 1972. Dan malam ini kita ingin menjengah perkabaran institusi belia di negara kita secara umumnya berkenaan dengan pelbagai perkara dan secara khususnya menyentuh juga perincian Belanjawan 2021. Untuk bercakap tentang ini, kami berbesar hati untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan bersama-sama dengan kita pada malam ini. Apa khabar YB? Sihat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, YB, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami malam ini dan banyak perkara yang mungkin perlu kita sentuh secara perlahannya. Anda juga kami buka talian sebenarnya untuk anda menyertai diskusi ini. Anda boleh bersedia dengan talian ini dan boleh hubungi kita selepas ini 0326979767 ataupun 26979768 taliannya. Baik, YB, mungkin pertama sekali saya perlu relate semula dengan apa yang disebut oleh Tun Razak tadi. Secara keseluruhan, kedudukan dan gambaran belia di negara kita sekarang ini pada pendapat YB. Alhamdulillah, belia di negara kita sebenarnya berada di satu daerah yang menuntut kepada mereka ini bermain peranan yang lebih progresif dan aktif dalam projek pembinaan negara. Kalau dulu kita lihat golongan dewasa atau veteran yang mengemudi pelbagai inisiatif penting negara, ketika ini kerana demografi belia itu semakin bertambah, secara tak langsung peranan belia dalam sektor-sektor tertentu semakin terkehadapan. Kita ambil contoh dalam sektor ekonomi saja, ya. Belia-belia kita memang aktif dalam mencipta peluang pekerjaan melalui startup contohnya, ya, syarikat-syarikat baru yang berorientasikan teknologi dan pasaran-pasaran yang belum pernah diterokai oleh orang-orang terdahulu dipelopori oleh golongan belia. Jadi semua ini adalah satu gambaran bahawasanya belia-belia di negara kita sebenarnya sedang berperanan penting dalam projek pembinaan negara. Okey. Tapi kalau kita kaitkan dengan 3 perkara yang disebut Tun Razak tadi, sense of belonging, participation dan responsibility. Sejauh mana responsifnya belia kita terhadap perkara-perkara ini sekarang? Saya yakin belia kita yang ada pada hari ini, walaupun mungkin tidak melalui fasa-fasa getir dalam pembinaan negara, contohnya 13 Mei, zaman darurat, zaman di mana kerajaan mengumumkan dasar ekonomi baru. Belia-belia pada hari ini cukup patriotik dan mereka ada sense of belonging yang kuat kerana mereka tahu untuk mereka membela nasib diri mereka dan keluarga mereka tiada tempat lain yang sesuai melainkan negara kita. Dan sebab itulah banyak belia-belia kita yang ada pada hari ini bila mana mereka terlibat dalam pelbagai aktiviti ekonomi yang saya sebutkan tadi, mereka buat itu atas dasar cintakan negara juga. Jadi kita lihat peluang untuk mereka berkelana ke negara-negara yang lebih maju itu memang ada, tapi ramai yang tamat belajar di luar negara pulang ke tanah air dan mulakan perniagaan mereka di sini. Jadi kalau kita lihat, itulah bagi saya manifestasi kepada 3 unsur yang Tun Razak sebut tadi lah, cuma dalam konteks ekonomi baru. Jadi itu saya nampak belia kita ada potensi ke situlah. Okey. Ini antara perkara yang selalu kita sebutkan apabila kita bercakap tentang belia. Kita katakan belia adalah aset, sumber berharga untuk negara. Kita katakan mereka akan mewarisi pimpinan, mewarisi wawasan negara kita yang ada sekarang. Perkara yang selalu kita tekankan kepada mereka, obligasi yang kita sangkutkan di bahu mereka. Tapi bagaimana kita boleh justifikasikan bahawa penekanan dasar kerajaan dan pembangunan belia yang kita rancang sekarang dalam mempersiapkan mereka sebenarnya cukup dan selari dengan harapan kita kepada mereka satu hari nanti? Ya, kerajaan ada pelbagai dasar yang menyokong kepada usaha mengangkat martabat belia sebagai pewaris negara. Kita ada dasar belia negara, kita ada dasar-dasar dan
perkara-perkara yang kalau kita lihat termasuklah dalam belanjawan baru-baru ini menekankan betapa sebenarnya belia kita pada hari ini perlu kita bela dari segi potensi mereka. Ramai belia kita ada demografi, excess demografi dari segi demografi dividen di kalangan belia kita dan di seluruh dunia. Dan kalau mana belia-belia ini tidak kita pandu dari segi pembinaan sahsiah dan juga potensi diri dalam menyumbang kepada sektor ekonomi, budaya dan sebagainya, belia-belia kita tidak akan mampu pergi jauh lah dalam bersaing dengan negara-negara lain. Jadi dasar kerajaan yang ada pada hari ini memang mesra belia. Dan itu yang saya nampak kalau kita lihat dalam belanjawan baru ini. Banyak sekali insentif dan inisiatif, dana-dana dan program-program yang kita reka khusus sasar kepada pembangunan potensi dan kapasiti belia sebagai pembina negara. Okey. Adakah YB rasa apa yang dimuatkan dalam Belanjawan 2021 adalah terjemahan daripada suara, kehendak, harapan mereka ataupun harapan orang-orang tua kepada mereka belia ini? Saya rasa apa yang kita telah lakukan di peringkat kementerian dan kerajaan, Kementerian Kewangan di bawah kepimpinan Yang Muhammad Datuk Tengku Zafrul telah melakukan satu engagement yang cukup baik dengan semua pemegang taruh, sama ada di peringkat semua kementerian termasuk kementerian kami dan juga dengan belia-belia di luar sana. Jadi apa yang diterjemahkan dalam belanjawan baru-baru ini adalah sikit sebanyak gambaran kasar yang kita dapat daripada suara-suara belia di bawah. Jadi antara yang paling utama kalau kita lihat adalah berkaitan dengan penciptaan peluang pekerjaan. Ini adalah masalah nombor satu yang belia di Malaysia sedang hadapi. Okey. Jadi kalau kita kaitkan semua dengan apa yang YB sebutkan, kerana YB menyatakan apa yang ada dalam dasar belia pembangunan yang dirancang oleh kerajaan sejak sekian lama, jawapan yang saya kira kita akan expect daripada wakil kerajaan. Tapi adakah ia cukup inklusif? Maksudnya kita ada seorang anak muda seperti YB di sini hari ini dan kita juga ada golongan belia yang dalam belenggu mereka sendiri terumbang-ambing dan sebagainya tak dapat kita nafikan. Adakah ia cukup dan orang kata holistik kepada semua golongan belia? Saya rasa ya, saya yakin dengan apa yang dirancangkan oleh Kementerian Belia Sukan di bawah kepimpinan Menteri saya Yang Muhammad Datuk Rizal Madikan bersama dengan rakan-rakan kabinet yang lain, kita benar-benar mengambil kira pandangan dan suara golongan rentan daripada golongan belia sekalipun, khususnya golongan yang kita istilahkan sebagai NEET, Not in Education, Employment and Training. Ini golongan yang agak besar sebenarnya, khususnya dalam lingkungan umur 18 ke 21 tahun. Sejurus saja daripada mereka habis tamat persekolahan menengah. Jadi golongan ini kita perlu santuni dengan pelbagai program-program kepimpinan belia di akar umbi. Jadi Kementerian Belia Sukan adalah kustodian utama kepada pemakasaan golongan belia yang rentan ini. Berapa ramai? Kalau kita ingin tahu betapa serius, kalau boleh kita tahu mungkin dalam bentuk peratusan dan sebagainya? Kami tidak ada statistik yang jelas tentang jumlah golongan ini, tapi berdasarkan suara yang kami dapatlah kita pungut dari bawah, memang ada jumlah yang agak besar di seluruh negara. Dan kita sasarkan kepada mereka ini dan dikata kita kena tailor-made program-program yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau mereka tidak boleh dan tak mampulah untuk masuk ke alam pendidikan yang lebih tinggi selepas sekolah, jangan kita paksa. Jadi kita patut baiki dasar tersebut ke arah latihan. Okey. Ini yang saya rasa kurang dulu. Dan ketika ini di bawah kerajaan pada hari ini kita sedar TVET itu adalah masa depan untuk belia golongan sebegini, hatta belia OKU sekalipun. Okey, itu sangat menarik kerana saya kira ada perbezaan ataupun pertembungan pendapat antara dua generasi. Jurangnya ada di tengah-tengah. Kalau orang muda kata jangan paksa, ikut apa yang mereka mahu, mereka boleh buat. Kalau orang tua kata kita kena paksa dari kecil lagi baru mereka ikut, melentur buluh dari rebungnya katanya. Dan mungkin itu fungsi utama kementerian dan hala tujunya sekarang ini di bawah menteri dan juga YB sendiri. Ya, saya rasa kalau kita lihat kepimpinan yang ada di Kementerian Belia Sukan, menteri saya adalah orang yang punya hikmah, sudah lama terlibat dengan Persatuan Belia. Dulu beliau adalah Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS dan saya pula dari segi umur lebih muda pada beliau. Gabungan kami ini sekurang-kurangnya mampu kita manfaatkan kedua-dua kekuatan daripada golongan yang veteran dan juga yang muda. Dalam pepatah Arab ada istilah sebagai hikmatus syuyukh wa himmatus syabab.
hikmah seorang yang veteran dan kesungguhan anak-anak muda. Jadi kalau kita ada kombinasi ini, saya yakin bila kita akan mampu kita pacu lebih jauh. Tak boleh kita biar pada belia saja untuk tentukan kita rasa perjalanan hidup mereka. Kerana belia ini kurang pengalaman. Kadang-kadang kita tersadung, kita terhantuk dengan dinding. Perlu ada bimbingan daripada orang lebih dewasa, tapi jangan kekang mereka. Sebab itu saya katakan tadi, kerajaan pada hari ini peka dengan keperluan untuk kita memperkasakan peranan belia secara aktif dalam pembangunan negara. Seperti mana saya katakan tadi, caranya bagaimana? Belanjawan yang ada ialah belanjawan yang cuba menzahirkan potensi belia dalam pelbagai sektor, sukan, budaya, khususnya dalam hal-hal pekerjaan lah. Okey, kalau kita pergi secara khusus kepada Belanjawan 2021 dengan dua portfolio di bawah KBS, belia dan sukan, bagaimana rupa bentuk perangkaan yang dibuat berasaskan Belanjawan 2021 untuk mengendalikan pembangunan bagi kedua-dua portfolio ini? Sebenarnya kedua-dua belanjawan ini berlibatkan sukan dan belia tidak ada dari segi dia seimbang. Ya. Keperluannya seimbang kerana kita tahu kedua-dua elemen ini penting dalam pembangunan belia. Sebab belia selalunya terlibat dengan sukan juga. Ya. Hatta dalam sukan yang berprestasi tinggi. Normally seorang atlet yang bertaraf dunia itu dia punya karier akan tamat dalam umur 35 atau 40 tahun. Itu masih dalam lingkungan umur belia yang lanjut lah. Jadi bila kita rangka belanjawan, sebenarnya belanjawan kita memang sasarkan kepada belia sebagai pembangunan antara utama yang ada dalam sektor pembangunan belia dan juga sukan itu sendiri. Okey. Antara butirannya yang mana yang paling YB suka dari Belanjawan 2021? Saya sebenarnya amat berterima kasih kepada Kementerian Kewangan kerana mereka mendengar suara belia di bawah tentang keperluan kita memastikan belia-belia yang ada ini dapat peluang pekerjaan yang setimpal. Sebab kita tahu satu dunia terkesan teruk dengan wabak COVID-19 dan banyak syarikat-syarikat gulung tikar dan anak muda merana sebenarnya. Ya, khususnya baru keluar daripada universiti. Jadi perlu ada program yang bersifat jangka pendek untuk memastikan mereka ini tidak tercicir daripada pasaran kerjaya. Jadi sebab itulah program jana kerja yang berjumlah 3 bilion yang Kementerian Kewangan telah wujudkan, sasaran utama sudah tentu kepada golongan belia. Dengan 500,000 peluang pekerjaan dan pelbagai program peningkatan kemahiran. Okey. Ada sebarang perancangan yang telah pun dibuat oleh kementerian untuk jana kerja? Ya, sudah banyak dan sebenarnya kalau kita lihat, kita tidak boleh lihat Belanjawan 2021 ini sebagai sesuatu yang timbul tanpa sejarah. Ianya adalah kesinambungan daripada dasar ataupun stimulus yang telah dirangka oleh kerajaan 8 bulan dahulu. Penjana dan prihatin. Kedua-dua stimulus ini telah mencipta banyak peluang-peluang insentif yang Kementerian Belia Sukan perjuangkan untuk kerjaya belia. Contohnya apa? Skim Perantisan Nasional. Kita sudah sediakan peluang ini dan kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Kerja Raya untuk kita bagi peluang kepada adik-adik untuk terlibat sebagai internship kepada mana-mana syarikat yang menyertai skim perantisan ini, sama ada syarikat itu syarikat dalam negara maupun syarikat luar negara yang bertaraf multinasional. Jadi itu satu. Yang kedua, yang lebih kreatif untuk belia-belia yang berpotensi ini, kita ada program yang disebut MyGig. Ini kerjasama kita dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia di bawah agensi mereka yang bernama MDEC untuk kita bagi ruang kepada anak muda yang kreatif terlibat dalam industri freelancing. Freelancing ini bukan kita dapat pendapatan yang kecil. Kalau ada belia yang mampu contoh buat coding, ya, dan juga ada skill kemahiran yang istimewa yang belia lain tidak ada dan boleh dipasarkan bukan sahaja di Malaysia tapi di peringkat dunia melalui inisiatif dipanggil GLOW, Global Online Workforce di bawah MDEC dan Kementerian Belia Sukan. Itulah apa yang saya rasa kerajaan dah buat dan saya di Kementerian Belia Sukan kita take proud of what we have achieved thus far. Itu juga secara tersasarnya memberikan fokus kepada gig ekonomi. Dan serealistik mana kita boleh menjangkakan apa yang ada untuk gig ekonomi tahun depan dengan cabaran yang kita ada tahun ini seperti pandemik? Ya, siapa sangka gig ekonomi yang dahulu kita lihat sebagai kerja sambilan, ya, akhirnya menjadi satu kerjaya yang kita anggap sebagai frontliners juga
golongan barisan hadapan. Ketika mana syarikat restoran gerai lumpuh akibat PKP, yang membawa makanan dan jualan itu kepada pengguna adalah golongan gig ekonomi ini, yang penghantar ini khususnya. Tadi baru saya ada mesyuarat dengan Persatuan Penghantar P-Hailing yang bawa Grab Food dan Food Panda, dan mereka bercerita kepada saya tentang hal-hal yang mereka berdepan ketika ini, tentang kebajikan mereka, keselamatan mereka, dan kerajaan memberi respon yang baik kepada suara mereka. Contohnya, sewaktu penjana hari itu, kita ada penjana gig, skim perlindungan sosial yang tidak ada sebelum ini dalam gig ekonomi. Kerajaan melalui Perkeso laburkan wang, minta golongan-golongan yang terlibat lagi ekonomi mencarumkan sedikit pendapatan mereka melalui syarikat mereka agar mereka mendapat perlindungan sosial yang baik. Kalau aksiden, kalau tak sakit, sekurang-kurangnya pekerjaan mereka ini bukan pekerjaan yang tidak ada safety net. Jadi ini saya rasa perkara yang kita lihat gig ekonomi sudah jadi semakin arus perdana, become mainstream job opportunities. Orang mungkin akan bila menyentuh tentang bidang ini, orang akan berikan tumpuan seperti YB juga memberikan contoh kepada golongan penghantar makanan, penghantar barangan secara khusus, yang sebab kita memang nampak ombaknya tu, ramai anak-anak muda kita terlibat. Dan kita pun rasa senang hati juga sekurang-kurangnya mereka melakukan sesuatu yang halal dan betul untuk mendapatkan income. Tapi apa lagi yang perlu ditambah baik untuk memperkukuhkan sektor gig ekonomi di negara kita? Bukan sahaja golongan ini, golongan penghantar ini sahaja, tapi juga yang lain-lain di dalam industri gig ekonomi. Ya, ini yang bila saya berhubung dengan persatuan tadi, iaitu penghantar, nama persatuan tersebut, kami bersetuju, dan saya sebagai ahli Dewan Negara, saya akan berbincang dengan rakan-rakan ahli parlimen yang lain. Perlu ada satu rang undang-undang yang jelas dan kuat untuk membela kebajikan para kontraktor yang terlibat dalam gig ekonomi. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Sebab ini satu perkara yang baru, dan undang-undang labor law ataupun undang-undang pekerja tidak merangkumi sektor gig ekonomi. Sebab ada kata yang bekerja dalam sektor gig ini bukan pekerja, ia kontraktor. Jadi kontraktor tu macam mana dalam undang-undang pekerja kita? So benda ini perlu kita perhalusi di peringkat perundangan agar yang memasuki dalam sektor ini tidak dieksploitasi oleh syarikat-syarikat luar yang membawa menaja program gig ekonomi inilah. Saya rasa ini yang banyak saya baca di luar, kerajaan-kerajaan lain pun struggle untuk cope dengan innovation yang ada dalam gig ekonomi ini. Dan terlalu pantas ya. Terlalu pantas. Okey. Baik. Wabi menyebut juga, dan bukan Wabi seorang sebenarnya yang bercakap tentang golongan yang ada, yang kita tahu wujud di luar sana yang memerlukan bantuan, memerlukan bimbingan, golongan rentan dan sebagainya. Tapi isu pangkalan data dan juga informasi dan maklumat berkenaan dengan mereka ini seolah-olahnya satu isu yang menjadi belenggu kepada banyak kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Jadi bagaimana kita nak memastikan golongan belia yang betul-betul terjejas ataupun terbeban ini dapat kita bantu dengan bersasar kalau kita tidak punya data yang mencukupi tentang mereka? Benar, ini satu dilema ataupun masalah yang perlu kerajaan tangani bersama dengan sektor swasta yang mempunyai upper hand ataupun kekuatan dalam sektor gig ekonomi ini. Contohnya baru-baru ini dalam penjana gig itu yang Berhormat Senator Tengku Zafrul meluahkan sedikit kerisauan. Kerajaan dah sediakan sedikit belanjawan peruntukan untuk bantu golongan-golongan riders ini. Tapi yang peka dengan makluman ataupun peruntukan ini, yang masuk dalam program penjana gig itu hanya 7%. Ada 400,000 e-hailing drivers dan riders. Okey. Tapi yang apply, yang ambil maklum dan carum hanya 7% ataupun 21,000 orang sahaja. Itu bermakna masih ada kelemahan dari segi kita mengurus data golongan-golongan yang terlibat dalam gig ekonomi ini. Kalau kerajaan ada capaian yang luas, kita boleh mentambah baik regulation kita terhadap syarikat-syarikat dan juga menjaga kebajikan
penggiat-penggiat dalam ekonomi ini. Okey, baik. Kita akan sentuh lebih banyak lagi sebentar lagi apabila kita kembali semula menerusi ruang bicara. Kita bercakap tentang belia malam ini secara khususnya berkenaan dengan belanjawan, dan anda boleh hubungi kami 0326979767 ataupun 26979768 untuk bertanya sebarang soalan, mengajukan cadangan kepada Timbalan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal bersama-sama dengan ruang bicara pada malam ini. Berehat seketika. Kembali menerusi ruang bicara, dan kita bercakap tentang bantuan untuk belia dan atlet menerusi belanjawan 2021 bersama-sama dengan Berhormat Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dan kita sambung lagi apa yang telah pun kita bicarakan sebentar tadi. Mungkin melihat kepada apa yang diperuntukkan menerusi belanjawan dan juga mengaitkan isu-isu ataupun cabaran dan masalah biasa dengan belia. Okey, biasanya orang akan menyebut tentang pengangguran seperti yang YB sebutkan tadi, penyalahgunaan dadah, isu keusahawanan, kepimpinan, kerjaya, masalah sosial, masalah soft skill, pendidikan dan banyak lagi. Bagaimana belanjawan 2021 YB rasa telah sedikit sebanyak memperuntukkan perkara-perkara yang perlu untuk KBS menangani isu-isu belia ini? Ya, ada pepatah dalam bahasa Inggeris mengatakan idle mind is a devil's workshop. Minda yang tidak aktif adalah tempat di mana perkara buruk boleh berlaku lah. Jadi belia ni cenderung kepada perkara-perkara yang negatif kalau mana mereka tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang produktif. Jadi bagaimana kita ingin mengurus cabaran belia dalam konteks pembangunan belia pada hari ini? Sama ada kita boleh libatkan belia secara langsung dalam sektor pekerjaan, ataupun kita pastikan minat dan kecenderungan belia dalam pelbagai perkara, sama ada hiburan, sama ada sukan, itu memang ada peruntukan yang khusus kepada mereka. Jadi di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kita memang bertanggungjawablah menguruskan cabaran ini sebenarnya. Kita kena pastikan belia-belia di negara ini mempunyai ruang yang cukup luas untuk mereka kembangkan potensi diri mereka dalam sukan dan sebagainya. Jadi tadi kalau kita bicara tentang pekerjaan tadi, itu rentas kementerian. Kalau dalam Kementerian Belia Sukan, di bawah Jabatan Belia Sukan Negara JBSN dan juga iLead, satu agensi di bawah KBS, kita amat tekankan tentang kepimpinan belia. Kepimpinan belia ini bukan kita nak lahirkan ahli politik semata-mata, tapi ialah untuk melahirkan belia-belia yang berdaya saing dan mampu berdikari menyelesaikan masalah masyarakat di sekeliling. Itu melalui apa? Melalui penglibatan aktif dalam persatuan belia yang kita bantu dari dana dan juga dari segi panduan bagaimana mengurus masalah masyarakat. Itu adalah forte kami di Kementerian Belia Sukan. Okey. Baik, kita melihat visual-visual bagaimana belia ini diaktifkan, disibukkan dengan pelbagai aktiviti. Cuma kita tahu itu visual lama. Yeah. Sebelum kita berdepan dengan pandemik dan juga cabaran-cabaran lain untuk tahun depan. Untuk jangka masa pendek, dalam masa beberapa lama sebelum diaktifkan belanjawan 2021 itu pada tahun hadapan, bagaimana KBS akan merealisasikan apa yang dihasratkan oleh kerajaan menerusi belanjawan 2021 ini? Sejujurnya, Kementerian Belia dan Sukan, kami punya padang permainan adalah menganjurkan perkara-perkara atau aktiviti dalam suasana ada ramai peserta. Dan bila mana kita berdepan dengan COVID-19, ianya satu kelaziman baru yang kami juga terpaksa menyesuaikan diri. Tak boleh lagi buat perhimpunan sejuta belia contohnya. Ya, tapi itu yang belia suka. Benar. Contohnya. Belia suka crowd. Tapi kita juga boleh ambil pendekatan yang lebih moden ataupun lebih terkini dengan kita menyesuaikan ke semua aktiviti-aktiviti ini atas talian. Jadi ini perkara yang mungkin agak baru kepada belia-belia kita, tapi saya rasa pada masa yang sama ianya lebih mesra belia berbanding orang-orang yang dewasa. Contohnya lah kalau saudari Wan ada tengok dalam Facebook malam-malam balik rumah lagi tengok yang live streaming e-sports, semua budak-budak muda umur 30 ke bawah, dan dia punya traffic cecah berpuluh ribu satu malam. Itu menunjukkan belia kita ni walaupun di kampung
asalkan ada talian internet, aktiviti-aktiviti pembangunan belia itu boleh dibuat atas talian. Okey. Adakah itu menjustifikasi peruntukan yang diperkatakan ramai juga 15 juta ringgit kepada pembangunan e-sports? Saya rasa ya. Kerana apa? Kerana e-sports ini sudah jadi satu industri. Kita bukan memperuntukkan 15 juta itu sekadar untuk pertandingan, hadiah pertandingan, tapi juga adalah untuk membina ekosistem industri sukan e-sport itu sendiri. Contohnya, mungkin kita dah lahirkan ramai atlet yang menang dalam SEA Games baru-baru ini. Tapi juga kita ingin lahirkan mereka yang boleh mencipta peluang kerjaya dalam sektor ini. Yang membuat video game, yang membuat perkakas, yang menghasilkan syarikat-syarikat yang akhirnya menempatkan nama negara kita ke peringkat dunia. Kalau kita ada Le Kopak untuk Upin dan Ipin, kita juga kena ada syarikat-syarikat yang bertaraf dunia dalam pembikinan video game. Itu yang saya rasa geran ataupun dana itu kita cuba peruntukkan, menyuburkan ekosistem e-sports untuk semua, bukan untuk pemain game saja, untuk mereka yang ingin menyumbang ke dalam ekonomi negara melalui sektor e-sports. Okey. Tapi kita bercakap tentang sejenis sukan yang memerlukan gearnya tersendiri. Adakah semua orang mampu? Adakah semua orang sampai apa yang dihasratkan oleh KBS? Dan kalau tidak, maksudnya tidak berlaku juga kita nak sibukkan mereka dengan perkara yang membina ini. Adakah kita rujuk pada e-sports? Ya. Kalau saudari pergi ke kedai-kedai mamak, sekarang dah tutup lah sebab PKP kan. Saya lihat di Kampung Baru, anak-anak muda ni dia hanya perlu ada ini untuk masuk ke dalam ekosistem e-sports. Jadi saya yakin semua belia di luar sana mampu memiliki telefon bimbit. Tapi itu kalau di KL mungkin, ataupun bandar-bandar besar. Tapi kalau kita bercakap tentang belia yang biasanya petang-petang main sepak takraw, sekarang tak boleh main. Biasanya masuk pertandingan bola sepak, sekarang tak ada hala tujunya. Mereka buat apa di rumah ni? Dan kalau kita cakap tentang negeri-negeri di luar daripada bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, mungkin perkhidmatan rider tadi pun tidak banyak untuk mereka peluangnya. Persepsi yang mengatakan belia-belia di luar bandar tidak peka dengan e-sport, saya rasa itu tidak berapa tepat, kerana saya sendiri sudah pergi ke seluruh ceruk negara. Di pedalaman, di Sabah, di Sarawak, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, belia-belia di pedalaman pun cukup arif dan peka dengan e-sports. Saya katakan tadi, hanya dengan telefon bimbit mereka sudah menyertai sebahagian daripada keluarga besar e-sports ini. Walau bagaimanapun, belia-belia yang tradisi masih ada, yang tidak menyukai mungkin e-sports, dan mereka lebih cenderung kepada sukan, kepada fizikal, ya. Itu pun kita tidak abaikan. Di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, dengan kerjasama rentas kementerian bersama kementerian-kementerian lain, kita bantu Kementerian Pertanian contohnya untuk memastikan agenda peremajaan industri tani berlangsung dengan baik. Sebab kita ada crowd, kita ada jaringan dengan belia. Kementerian Pertanian mungkin banyak berunding dengan orang-orang yang veteran dalam pertanian. Jadi kita bantu Kementerian Pertanian menyalurkan dana kepada golongan sasar yang tepat. Jadi ini yang kami cuba bantu kepada golongan-golongan yang tidak terlibat dengan sektor e-sports tadilah. Okey. Satu perkara yang mungkin akan melibatkan data semula. Kerana kita selalu menyangkutkan belia ini dengan tanggapan ataupun persepsi berkenaan dengan masalah sosial, akhlak dan sebagainya. Tapi dalam tempoh kita diduga dengan pandemik ini, mungkin tanpa data ataupun tanpa fakta yang sahih, secara rambang saja kita melihat ada pengurangan kes-kes jenayah contohnya. Yang dulunya kita selalu dengar sangat berita ragut lah, mak rempit dan sebagainya. Itu mungkin melegakan sikit, blessing in disguise. Tapi ada ataupun tidak KBS menjalankan kajian ataupun survey, kajian selidik yang benar-benar nak menunjukkan bahawa belia-belia kita sudah kurang jumlahnya terlibat dengan masalah-masalah sosial. Sebaliknya mereka mungkin dah disibukkan dengan perkara-perkara lain yang telah dirancang seperti e-sport, seperti penglibatan dalam gig ekonomi dan sebagainya. Ya, kita di bawah Kementerian Belia dan Sukan kita ada badan pemikir yang dipanggil IRIS. Ya. IRIS ini adalah satu think tank yang kita khusus untuk mengkaji permasalahan dan cabaran belia negara. Kita sukat mengikut indeks belia ada dalam pelbagai sektor, dan juga pada masa yang sama untuk kita mengurus data raya tentang belia di negara ini, kita amat menyeru kepada semua belia untuk masuk ke dalam sistem My Belia yang kita bangunkan. Ini kita nak pastikan
mana-mana belia yang ada di negara ini berpeluang mengetahui sebanyak mungkin peluang-peluang yang ada di semua kementerian. Sebab masalahnya kalau kita lihat laman-laman website kementerian, ianya bersifat old school sikit. Ya. Belia tengok pun susah nak navigate. Ya, mata mereka melihat cara lain kan Betul. daripada orang-orang lain. Dia dah biasa dengan Twitter, dengan Instagram, Ya, simplicity. Jadi kita ambil pendekatan ini, remajakan interface itu melalui sistem My Belia yang kita sedang bangunkan. Dan itu yang saya dapat lihatlah bagaimana kalau kita nak lihat data hasilnya, kita perlu lebih ramai belia masuk ke dalam sistem ini agar kita dapat gambaran yang lebih tepatlah apa sebenarnya efektif atau tidak program kita bangunkan untuk belia. Setakat ini saya mungkin nak bantu mampulah agensi kerajaan untuk menyuruh belia-belia kita pastikan dapat ikuti e-bancian yang kita buat. Sebab itulah cara kerajaan untuk memastikan dasar yang kita buat itu benar-benar sampai kepada golongan sasar, itu belia. Kalau kita tidak dibanci, saya rasa banyak perkara yang akan tertinggal dari segi pelaksanaan inisiatif kerajaan. Okey, sebelum kita meninggalkan topik ini, berkenaan dengan perkara-perkara yang baru yang belia suka sekarang ini, advokasi, mendidik mereka satu hal, mendidik generasi yang lebih dewasa dari mereka, mendidik golongan mak ayah ni, sebab budaya dan norma yang kita dah hidup sekian lama tak boleh kita ketepikan. Jadi kalau mak ayah duduk di kampung, anak-anak pegang handphone sepanjang masa, e-sport di situ, mereka akan kata tak ada kerja lain ke nak buat ni, duk main telefon saja. Kalau nak pilih menantu, ya, mungkin mereka akan fikirkan juga kalau bakal menantu mereka itu tidak ada kerja yang tetap. Contohnya dalam gig ekonomi, perkara-perkara yang tidak sync dengan antara, ya, disebabkan oleh jurang generasi. Mungkin tanggungjawab KBS juga sebab kita tidak ada kementerian orang tua. Ya, saya setuju. Memang tanggungjawab Kementerian Belia Sukan untuk mendidik golongan-golongan ibu dan ayah ini agar mereka tidak memusuhi norma-norma baru yang belia-belia pada hari ini biasa. Contohnya, siapa sangka dengan duduk di depan komputer, seorang belia itu boleh mendapat pulangan ataupun gaji yang tetap melalui hanya dia streaming jual produk ataupun main game, ya. Di barat ini dah jadi satu kerjaya sebenarnya, ya, menjadi insta famous, Facebooker ataupun YouTuber, itu satu kerjaya, bukan sekadar mengisi masa lapang. Dan benda ini mungkin agak janggal di kaca mata orang-orang yang lebih berumur kerana mereka tidak hidup dan tinggal di era digital. Jadi saya rasa kementerian kami memang bertanggungjawab untuk mendidik bukan saja golongan ibu ayah tapi golongan belia ini agar mereka mampu berkomunikasi dengan masyarakat setempat yang apa mereka buat ini bukan benda yang lara ataupun sia-sia. Jadi ini yang saya rasa advokasi yang kementerian kami boleh buat melalui kerjasama rapat dengan persatuan-persatuan belia yang ada di akar umbi. Okey. Kalau kita ingin menyentuh tentang kesihatan belia juga, fizikal dan mental, kerana kita ada juga berita yang menyebut tentang bagaimana KBS juga ingin memberikan tumpuan kepada kesihatan mental belia, terutamanya di luar bandar. Dan 28 juta ringgit menerusi belanjawan 2021 disediakan untuk melaksanakan program MyFit, Hari Sukan Negara, program Inspire untuk komuniti OKU. Mungkin boleh YB jelaskan juga apa yang dirancang oleh kementerian untuk ini. Ya, buat masa ini kita memang berdepan dengan cara baru dalam kita menyampaikan manfaat program MyFit dan segala macam program pembangunan belia. Kita akan tumpu lebih kepada program-program atas talian. Ya, kita dapat banyak tahun ini saja ada pertandingan debat, forum, pertandingan kreatif dari segi penciptaan video dan karya-karya atas talian yang kita manfaatkan melalui peruntukan-peruntukan yang ada dalam Kementerian Belia Sukan. Untuk tahun hadapan pun sama, melalui program MyFit ini kita akan contohnya anjurkan kelas pengajian instruktur kecergasan atas talian, ya, yang boleh mereka memiliki sijil profesional dan mencipta peluang kerjaya di kampung-kampung, di bandar bagi mana-mana belia yang ingin terlibat dalam sektor kecergasan. So apa yang mereka dapat itu saya rasa bermanfaatlah kalau atas talian sekalipun, walaupun bukan berdepan bersemuka kerana norma baru. Selagi mana perkara itu kita fahami peluang yang baik dapat kita cetus daripada program-program asal sebelum ada COVID, apa bentuk penyampaian pun tetap berkesan sebenarnya. Ya, tetap memulangkan hasil yang baik kerana ilmu itu boleh disampaikan
dalam apa bentuk sekalipun. Jadi nombor baru ini hatta aktiviti sukan dan kejegasan pun kita boleh jayakan di atas talian. Okey. Hari Sukan Negara? Apa perancangan untuk Hari Sukan Negara? Adakah kita boleh melihat kegemilangan Hari Sukan Negara seperti tahun-tahun terdahulu? Ya. Ini satu perkara yang agak menyedihkan buat kami. Kami dan keluarga besar Kementerian Belia Sukan, itu adalah flagship program kami setiap tahun. Malangnya tidak ada sebarang ruang lah untuk kita manfaatkan ruang digital untuk menjayakan Hari Sukan Negara. Kerana memang Hari Sukan Negara ini memerlukan penganjuran yang bersifat fizikal. Ya, kita harap dulu kita dah rancang sebenarnya bila kita berjaya landaikan COVID, ya, lengkungan COVID itu bulan 10 sepatutnya Yang Berhormat Perdana Menteri bersama-sama dengan menteri saya merasmikan program tersebut. Tapi Allah itu Maha Kaya, dia takdirkan kita berdepan dengan third wave COVID. Jadi kita memang tidak boleh manfaatkan langsung Hari Sukan Negara. Kita tunda pada tahun depan, insya-Allah. Saya harap sebaik saja kita selesai kes ini ataupun masalah ini, penganjuran Hari Sukan Negara itu dapat kita buat seperti biasa. Okey, saya ingin menyentuh komen di Facebook. Beritahu produser ada mereka yang meninggalkan komen, antaranya dia kata program yang dijalankan oleh kementerian tidak mencuit hati belia, tak beli jiwa belia. Okey, saya kira ini mungkin suara ataupun pandangan dari belia. Bagaimana nak membeli jiwa mereka ini? Kena tanya belia jugalah. Saya setuju. Saya rasa ini antara perkara yang kami perlu tambah baik. Khususnya bila kita nak buat program-program belia, kita libatkan mereka sebagai penganjur. Okay. Jangan kita hanya bataskan penganjur itu kepada golongan-golongan yang bekerja dalam kementerian. Ya, jadi saya rasa itu keperluan untuk kami sentiasa ada sesi libat urus dengan mereka. Dan kami sentiasa buat sebenarnya dengan persatuan-persatuan belia seperti Majlis Belia Malaysia dan mana-mana badan NGO belia yang berdaftar di bawah ROI, Registrar of Youth. Kita ada ribuan yang berdaftar dan kita salurkan dana dan geran untuk mereka lakukan aktiviti yang memenuhi cita rasa mereka. Kita tak dikte, cuma kita buat satu panduan lah, garis panduan yang jelas, apa program yang sesuai untuk belia. Contohnya kita ada program yang cukup terkenal yang dipanggil Rakan Muda. Pada zaman 90-an lagi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Belia dan Sukan, benda itu dah ada. Dan masih diteruskan pada hari ini, melahirkan ramai program-program pemimpin-pemimpin belia yang dah menjadi ahli politik macam saya sekalipun. Ya, jadi ini saya rasa YB dulu Rakan Muda apa? Rakan Muda dia banyak cari hidup kan. Tapi saya dulu banyak rakan muda dipanggil wawasan desa. Yang masuk ke kampung, buat berjumpa keluarga angkat. Okey. Rakan Muda masih ada sampai sekarang? Masih. Okey. Bolehkah saya katakan publicity berkenaan dengannya kurang ataupun orang mungkin tidak tahu atau tarikannya mungkin tidak begitu kuat? Dan kalau kita bercakap tentang, ada juga komen di Facebook yang ditinggalkan penonton kita yang berkata tidak ada satu one stop center untuk belia yang mereka gambarkan seolah-olah seperti Rakan Muda ataupun seperti PLKN event satu masa yang mana mereka boleh bergather dan juga berkumpul dan kenal masing-masing. Saya kira itu juga antara perkaranya. Kita melihat hasil daripada 90-an kepada sekarang, manifestasinya ada. Baik, kita akan sentuh tentang itu selepas ini YB. Kita juga ada pemanggil di talian, Encik Arif Fairuz dari Kajang di talian. Hello Encik Arif. Hello. Ya, Encik Arif. Okey, saya Arif Fairuz dari Kajang. Baik, teruskan. Saya tertarik nak bertanya dengan YB Menteri mengenai impact ekonomi. Okey. Saya nak tanya kepada YB ekonomi. Kita tahu dah sekarang ni ekonomi Depok Panda, Grabfood ni memang kebanyakannya golongan rider. Ni golongan belia lah. Okey. Tapi banyakkan kita tengok di dalam komen di Kurang jelas. Hello. Ya, teruskan. Okey, kebanyakan kita tengok dekat dalam media sosial, kebanyakan orang para rider tertekan dengan syarikat antarabangsa yang menjalankan bisnes dalam di Malaysia ni lah. Okey. Seperti kebajikan mereka dan mungkin ada isu-isu lain lah. Kebanyakan hari-hari kita tengok macam cerita yang tak bagus lah tentang company penghantaran ni terhadap rider mereka. So, apa jalan penyelesaian daripada kerajaan
untuk menolong golongan belia rider. Okey. Baik, terima kasih Cik Arif. Tadi YB dah sebutkan sedikit. Mungkin perlu tenangkan dan sejukkan juga hati mereka yang ingin tahu lebih banyak. Tapi kita akan berehat seketika, kembali sebelum selepas ini. Teruskan menonton siaran kami di Ruang Bicara malam ini bersama-sama dengan YB Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Sebentar lagi. Belanjawan 2021 bantuan untuk belia dan juga atlet, itu yang kita angkat menerusi bicara kita dalam program malam ini sampai ke 10 malam nanti. Dan bersama-sama saya ialah Timbalan Menteri Belia dan Sukan, YB Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Kita tinggalkan tadi YB dengan soalan daripada pemanggil kita, Arif Fairuz tadi, yang bertanya tentang tekanan yang dihadapi oleh golongan rider, pemain gig ekonomi ini. Ya, saya ingin beri jaminan kepada belia-belia di luar sana. Kerajaan Perikatan Nasional amat komited untuk memastikan agenda pekerjaan belia sebagai agenda nasional. Ini diterjemahkan dalam ucapan belanjawan Menteri Kewangan baru ini, di mana beliau mengumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempengerusikan Majlis Pekerjaan Negara, yang mana majlis ini di peringkat nasional melibatkan semua kementerian, agensi-agensi yang terbabit dan juga orang-orang awam yang pakar dalam bidang-bidang ini untuk menyelaras ke semua inisiatif yang melibatkan pekerjaan belia. Jadi ini saya rasa komitmen yang jelas untuk kita membela, termasuklah golongan yang terlibat dalam gig ekonomi. Macam saya katakan tadi, kalau benar kita ingin membela kebajikan mereka, inilah forum yang di peringkat eksekutif untuk kita rancang dan bina dasar yang baru agar syarikat-syarikat luar yang datang ke negara kita ini tidak eksploitasi anak-anak muda kita semata-mata untuk keuntungan. Ya, dan kita akan bawa agenda ini ke dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara agar apa yang dibincangkan itu menjadi undang-undang yang benar-benar mengikat dan menjamin keadilan buat semua, sama ada pengusaha maupun pengguna ataupun kontraktor gig ekonomi ini. Jadi saya rasa itu perkara yang sedang dirancang oleh kerajaan, di samping juga dana yang berjumlah hampir 1 bilion ringgit untuk kita membantu belia-belia kita agar janganlah kita selama-lamanya duduk dalam gig ekonomi. Gig ekonomi hanya persinggahan. Kerajaan mahu lihat lebih ramai belia kita dipanggil upskilling, reskilling, kemampuan kemahiran kita agar boleh masuk ke sektor-sektor lebih berdaya saing. Berapa ramai anak-anak Melayu kita yang terlibat dengan coding contohnya. Ya? Saya rasa tak ramai. Sebab apa? Kurang pendedahan, kurang latihan. Jadi semua ini boleh kita manfaatkan melalui dana-dana yang kerajaan sediakan dalam pelbagai agensi. MDEC, Perkeso, HRDF. Cuma nak tak nak je bila kita ni. Kalau kita rasa rajin, nak fikir lebih jauh, tak nak makan gaji ikut jam macam dalam gig ekonomi, kita kena eksploitasi peluang yang kerajaan berikan. Okey. Boleh kita rumuskan ada sinar yang dah dekat dah, bukan hujung terowong pun, yang menanti untuk kita lebih jelas lagi dengan keadaan gig ekonomi di negara kita dan membela pemain-pemain industri inilah. Begitu, YB ya. Okey, baik. Satu lagi perkara yang kita tinggalkan tadi ialah berkenaan dengan One Stop Center untuk belia yang disebut oleh penonton kita di Facebook. One Stop Center untuk belia ini, kalau kita lihat secara fizikal, ianya ada di seluruh negara melalui pejabat-pejabat belia dan sukan di peringkat negeri dan daerah. Ya, sebenarnya kita ada ramai pegawai belia dan sukan di seluruh negara, hatta di kawasan-kawasan pedalaman sekalipun. Dan mereka inilah pakar-pakar yang kita latih di kementerian untuk membantu belia-belia di akar umbi. Contohnya apa? Untuk dapatkan semua manfaat yang kerajaan telah umumkan tadi. Sebab kadang-kadang belia kita tidak peka, saya katakan tadi. Bila saya turun ke pedalaman, tak ramai yang peka dengan pengumuman kerajaan. Jadi mereka tertinggal. Sedangkan belia di bandar yang cepat dapat manfaat, itu pun tak semua. Jadi kita harap dengan adanya One Stop Center melalui pejabat belia sukan daerah, ianya benar-benar dapat membantu belia-belia di seluruh negara. Itu di fizikal. Atas talian kita ada My Belia tadi. My Belia yang mungkin
sebab kalau kita lihatkan pada komen ini, ia memberikan cadangan seperti yang YB sebutkan, seperti Rakan Muda. Malah memberikan contoh PLKN yang juga bagi beliau mungkin dilihat satu ruang dan platform di mana beliau boleh bersama-sama dengan kelompok mereka dan melepasi satu-satu perkara bersama-sama lah. Maksudnya begitu. Dan mungkin juga kita berbalik kepada publicity program-program seperti Rakan Muda, sebab kalau kita sebut tentang pejabat sukan, pejabat belia dan sukan di daerah-daerah ini bukan baru sejak sekian lama pun, tapi bagaimana kita nak jamin keberkesanan aktiviti mereka pula. Okey, untuk itu bila sebut Rakan Muda tadi, kita memang ada kelab Rakan Muda di peringkat parlimen. 222 parlimen kita dah wujudkan pun. Cuma mungkin ada yang dormant, yang tidak lagi aktif, ada yang aktif. Jadi kita perlu manfaatkan kelab-kelab ini yang sebenarnya seperti one stop center untuk belia yang belia sendiri kendalikan, bukan kami di KBS. Kita sediakan wadah, mereka jadi anggota, memimpinnya, kita bantu dengan dana dan bimbingan. Jadi saya rasa kalau itu yang dimaksudkan, memang kita ada. Cuma kita tunggulah belia-belia ini terlibat secara langsung dan aktif dalam kelab-kelab Rakan Muda yang ada di kawasan mereka masing-masing. Okey. Baik, bagaimana pula dengan pembangunan institusi pendidikan di bawah KBS? Kalau menerusi Belanjawan 2021 mungkin kita tak nampak sangat hala tujunya. Ya, seperti kata tadi, perincian belanjawan melibatkan kementerian kami belum lagi diperhalusi. Tapi kita melihat gambaran kasar dana-dana yang melibatkan TVET. Ya, saya rasa kami juga antara kementerian yang mendapat manfaat yang banyak untuk 22 institut latihan kemahiran belia sukan yang ada di bawah kami. Ini semua yang ajar TVET, pelbagai bidang. Sport science, otomotif, hotel dan sebagainya. Jadi saya yakin semua ini kita dah ada perancangan sebenarnya di pihak kementerian. Kita bekerjasama dengan kementerian sumber manusia, kementerian pertanian agar apa yang diumumkan kerajaan itu dapat kita trickle down ke peringkat institusi kemahiran kami. Okey, antara yang menjuarai kehendak belia juga sejak sekian lama ialah NGO, pertubuhan bukan kerajaan. Dan kita memang tahu banyak sangat yang ada, YB pun sebut tadi, sungguh banyak. Cuma pemantauan terhadap NGO ini, dan adakah ia selari dengan apa yang dijalankan oleh kementerian? Kita tidak ada kawalan penuh ke atas mana-mana badan-badan bukan kerajaan yang ada di negara ini. Mereka berhak melakukan apa saja aktiviti yang mereka inginkan sesuai dengan piagam dan perlembagaan pertubuhan mereka. Cuma kalau mana ada persatuan-persatuan bukan kerajaan yang mempunyai wawasan dan aktiviti yang senada dengan apa yang kami buat, kita akan bantu sebaik mungkin. Dan kita dah bantu pun. Contohnya kalau kita lihat dana-dana kalau dalam sektor sukan, kita ada dana prihatin sukan baru-baru ini diumumkan oleh kementerian untuk kita bantu semua persatuan sukan yang terkesan dengan PKP. Ya, bukan sukan-sukan yang popular saja, malah sukan-sukan yang mungkin kurang mainstream, kita juga bantu yang ada di negara ini. Jadi itu yang saya rasa komitmen KBS ini tidaklah semata-mata kepada persatuan-persatuan kerajaan yang hanya memenuhi cita rasa kami. Kita juga memikirkan golongan-golongan rentan di kalangan NGO-NGO ini. Okey. Sejauh mana tidak politikalnya NGO-NGO ini? Dan KBS yakin bahawa NGO belia ini tidak menjadi satu tempat untuk melatih ahli-ahli politik pada masa akan datang. Saya rasa itu persoalan yang sukar untuk kita tangani kerana lahirnya ahli politik daripada persatuan belia ini memang satu lumrah. Ya, sebab di situlah mereka menggarap potensi kepimpinan mereka. Kita lihat begitu ramai Perdana Menteri yang lahir daripada ekosistem majlis belia, gerakan belia, ya, sama ada belia 4B, GPMS, ABIM dan sebagainya. Jadi ini akan sentiasa menjadi sesuatu yang lazim lah dalam. Tapi semasa persatuan belia itu tak banyak, ia mungkin begitu. Dia jadi platform yang bagus, batu loncatan untuk mereka lebih ke depan. Tapi dalam masa sekarang dengan banyaknya persatuan belia yang ada dan ada tendensi ataupun ada kecenderungan untuk memihak kepada mana-mana pihak berasaskan politik, bukankah itu memecah belahkan belia? Kita harus menghormati hak demokratik setiap
individu pimpinan belia itu dan kecenderungan politik masing-masing. Selagi mana mereka tidak melanggar undang-undang, saya rasa perbezaan ini harus kita raikan. Dan kami di peringkat kementerian tidak ada masalah bila mana ada sesi libat urus melibatkan kepentingan bersama, contoh macam belanjawan, kita akan jemput mana-mana NGO belia ataupun NGO yang berhaluan perbankan untuk memberikan pandangan mereka kepada kami. Ya. Okey, sangat menarik. Baik, sebelum kita berakhir, ada sedikit masa lagi. Ini perlu kita sentuh berkenaan dengan sukan. Industri sukan pada tahun depan dengan ketidaktentuan yang ada, acara-acara besar yang mungkin masih kabur statusnya. Bagaimana perancangan kementerian dan juga apa yang telah pun diperuntukkan menerusi belanjawan, terutamanya yang belum sempat diguna pakai lagi pun untuk belanjawan 2020 kerana acara sukan tertangguh? Ya, memang sukan adalah antara sektor yang paling teruk terkesan dalam tempoh PKP ini. Dan kerajaan peka dengan suara-suara penggiat industri sukan, dan baru ini telah diumumkan pinjaman mudah 20 juta melalui tekun sukan untuk pengusaha sukan di kalangan industri kecil dan sederhana, gym, futsal, operator. Dan kita harap benda ini tidak berlarutan kerana memang sukar untuk kita bantu sektor sukan kalau mana tidak ada aktiviti sukan di tempat yang mereka usahakan tersebut. Jadi kita harap kita perlu bersabar sedikit dalam tempoh ini. Kita baru batalkan Piala Malaysia semalam, ya, dan ramai penggiat sukan agak kecewa. Tapi kita perlu bersabar kerana manfaat sebenar kita perlu terima setelah kita berjaya melandaikan lengkung COVID ini. Flattening the curve, that comes first. If we can do this, saya yakin tahun depan kita dapat lihat sinar lebih cerah untuk industri sukan. Okey, baik. Untuk rumusan dan untuk menutup bicara kita pada malam ini, teguh kita menang bersama. Bagaimana YB ingin mendefinisi ungkapan ini dan mengadaptasinya kepada perkara-perkara yang harus belia lakukan bersama-sama? Slogan yang cukup indah sebenarnya, dan ianya menggambarkan keadaan semasa negara kita. We are nation at war. Ya, kita berdepan dengan wabak COVID-19 yang tidak dapat dilihat musuhnya dengan nyata. Jadi teguh kita menang bersama itu adalah satu war cry bagi saya yang Tengku Zafrul laungkan dalam parlimen, bukan kepada ahli parlimen saja untuk kita luruskan belanjawan ini secara bersama, menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong, tetapi juga untuk semua rakyat Malaysia agar kita bersama-sama sekali lagi melandaikan lengkungan COVID-19 ini. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih YB kerana bersama-sama kami untuk Ruang Bicara pada malam ini, dan terima kasih juga untuk anda yang setia menonton siaran Ruang Bicara, sama ada menerusi siaran langsung sekarang ni di saluran televisyen ataupun di siaran di digital platform kami. Dan Ruang Bicara akan bermula lagi esok 9 malam seperti biasa, Isnin hingga Jumaat di Bernama TV. Saya Wan Syarina mengundur diri untuk waktu ini. Jumpa lagi.